Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 17 Oktober 2022. Kejadian pagar kediaman Menteri Besar Kedah, Seri Mentalun yang terletak di Jalan Anak Bukit, Pantai Johor disimbah dengan cat berwarna biru dan merah hari ini mengejutkan masyarakat setempat. Tindakan berani itu mengotori sebahagian besar papan tanda, pokok hiasan dan lampu kediaman yang berada di kawasan yang sepatutnya dikawal ketat. Bungkusan plastik yang diisi cat itu ditemui di lokasi kejadian, tetapi setakat ini belum dapat dipastikan siapakah dalang di sebalik kejadian tersebut. Pihak polis masih menjalankan siasatan di lokasi kejadian dan memasang pita garisan keselamatan bagi mengelak orang ramai mendekati kawasan terbabit. Punca kejadian masih disiasat, tetapi ada pihak mengaitkan kejadian itu dengan komen pedas Muhammad Sanusi terhadap pasukan bola sepak. Difahamkan ketika kejadian, Muhammad Sanusi berada di Kuala Lumpur atas urusan rasmi kerajaan negeri. Berita gembira buat 20,000 peneroka Felcra Berhad. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan akan melupuskan hutang lapuk berjumlah 233.8 juta ringgit membabitkan peneroka tanah rancangan di bawah Felcra. Perdana Menteri berkata, keputusan itu dibuat setelah mengambil kira ketidakmampuan peneroka terbabit melunaskan hutang ekoran hasil rendah, projek kurang berdaya maju dan tidak produktif. Ujarnya, walaupun kerajaan telah bersetuju menghapuskan hutang itu, perkara tersebut perlu mengikut peraturan dan prosedur bagi tujuan kelulusan kabinet. Pada masa sama, Ismail Sabri turut mengumumkan bayaran dividen 181.5 juta ringgit melibatkan 74,949 peneroka Felcra sebagai agihan keuntungan interim 2022. Pembayaran dividen berkenaan akan dibuat secara berperingkat bermula hari ini. Hujan lebat berterusan sejak pukul 4 pagi semalam mengakibatkan beberapa kawasan di Langkawi dilanda banjir kilat. Ketua Polis Daerah Langkawi, Assistant Commissioner Syariman Asyari berkata, kebanyakan kawasan bagaimanapun telah pulih seperti sedia kala, kecuali di Padang Mat Sirat. Katanya, sebuah pusat pemindahan sementara PPS di Dewan Syifa Padang Mat Sirat masih menempatkan 43 mangsa. Mangsa daripada 11 keluarga membabitkan 25 lelaki termasuk masing-masing seorang bayi dan warga emas, manakala baki selebihnya wanita. Syariman berkata, laluan ke Gunung Raya juga ditutup berikutan 4 kejadian tanah runtuh dan pihak berkuasa masih mengesan pergerakan tanah. Antara kampung terjejas adalah Kampung Limbung Putra, Kampung Buluh Penyumpit dan Kampung Atas di Padang Mat Sirat. Projek membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN berkuat kuasa hari ini bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Sakrani Mohamad berkata, pembubaran dilakukan selepas mendapat perkenan daripada Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah yang memberi perkenan untuk membubarkan DUN berkuat kuasa hari ini. Katanya, warkah permohonan pembubaran DUN Perak ke-14 untuk pertimbangan Paduka Seri Baginda Sultan Perak telah dibawa menghadap pada 12 Oktober lalu selaras dengan perkara 22/2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak. Menurutnya juga, pembubaran ini membolehkan pilihan raya negeri dapat dilaksanakan serentak dengan pilihan raya umum di peringkat persekutuan. Pada Rabu lalu, Sakrani kali pertama menghadap Sultan Nazrin bagi mempersembahkan hasrat pembubaran DUN sebelum diarahkan sekali lagi menghadap pada hari Jumaat. Perak mengikut jejak 2 lagi negeri di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional iaitu Perlis dan Pahang yang telah membubarkan DUN masing-masing pada Khamis dan Jumaat lalu.
Perak mempunyai 59 kerusi DUN yang terdiri daripada 25 ahli Dewan Undangan Negeri BN, 15 DAP, 5 amanah, 4 bersatu, 3 lagi masing-masing PAS, PKR dan PBM dan 1 bebas. கீதா என்னம்மா இது கூட தெரியாதா? எத்தனை தடவை தான் நான் சொல்லி கொடுப்பேன்? லேட்டா Bajet 2023 yang dibentangkan 7 Oktober lalu akan dibentangkan semula sebelum akhir tahun ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pembentangan semula itu terpaksa dibuat berikutan bajet itu tidak sempat dibahaskan ekoran pembubaran Parlimen. Bajet 2023 perlu dibahas dan diluluskan di Dewan Rakyat agar semua intipati yang terkandung dalam belanjawan persekutuan itu dapat diluluskan dan dilaksanakan. Beliau juga berjanji akan melaksanakan semua inisiatif yang diumumkan dalam bajet 2023 jika diberi mandat sebagai Perdana Menteri pada pilihan raya umum ke-15. Ismail Sabri juga menegaskan kerajaan mempunyai dana mencukupi bagi melaksanakan semua perkara yang dibentangkan. Kementerian Dalam Negeri KDN mengingatkan semua parti politik supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP bagi aktiviti ceramah dan perhimpunan biarpun kempen PRU15 belum bermula. Menterinya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, parti-parti politik ketika ini giat menganjurkan ceramah dan perhimpunan sebagai persediaan menjelang PRU15. Tambahnya, ceramah dan perhimpunan politik boleh dianjurkan bila-bila masa walaupun bukan pada waktu pilihan raya. Namun, mesti mengikut peraturan dan undang-undang yang ditetapkan selain perlu mendapatkan permit daripada Polis Diraja Malaysia untuk berhimpun. Sementara itu, Hamzah yang juga Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN berkata, kerjasama antara PN dengan Gerakan Tanah Air GTA bukan mudah untuk dimuktamadkan kerana PN sendiri terdiri daripada beberapa parti politik. Sebelum ini, terdapat cadangan yang menyatakan supaya parti-parti yang menentang Barisan Nasional supaya bergabung bagi menghadapi PRU15. Hujan lebat tanpa henti menyebabkan banyak kawasan di Phuket dilanda banjir dengan jalan-jalan raya ditelenggami air termasuk daerah pelancongan popular Jalan Bangla di Patong. Hujan pada malam Sabtu itu telah menyebabkan pekan Pulau Peranginan tersebut dinaiki air dengan tanah runtuh berlumpur menyekat laluan di Kamala. Orang ramai yang berada di kawasan terjejas dibantu oleh pasukan penyelamat manakala anggota polis telah diarahkan untuk mengawal lalu lintas di jalan-jalan utama seperti Jalan Tep Krasatri dan merentasi Bukit Patong di Jalan Prabarami. Beberapa tiang elektrik tumbang ketika ribut melanda manakala kerja-kerja pembersihan menyebabkan bekalan tenaga elektrik terpaksa ditutup di beberapa kawasan. Setakat ini, tiada sebarang laporan mengenai kematian atau kecederaan dilaporkan. கீதா என்னம்மா இது கூட தெரியாதா? எத்தனை தடவை தான் நான் சொல்லி கொடுப்பேன்? லேட்டா
Stesen Janakuasa Battersea atau Battersea Power Station BPS yang dibina pada 1929 menjadi pelaburan membanggakan buat negara sekaligus menerpa nama Malaysia di Kota London. Mengulas kejayaan konglomerat Malaysia mengubah mercu tanda ikonik itu, penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, pelaburan negara itu diharap dapat membawa pulang dividen untuk menguatkan nilai ringgit dan ekonomi Malaysia. Ujarnya, dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu, pelaburan luar negara tidak boleh gagal kerana kebergantungan masa depan untuk membawa pulangan kepada negara. Menurut beliau, pelaburan berkenaan sangat menguntungkan ekonomi UK kerana ia membawa pelaburan langsung asing FDI dan mencapai banyak peluang pekerjaan selain memakmurkan rantaian nilai bekalan negara tersebut. Bagi Malaysia, projek berkenaan membawa kebaikan pulangan pelaburan jangka panjang selain membantu menyediakan peluang perniagaan dan pekerjaan. Konglomerat Malaysia menjadi pembida pilihan bagi mengambil alih mercu tanda ikonik di London berkeluasan hampir 17 hektar dengan nilai pembangunan kasar berjumlah 46.41 bilion ringgit. Faktor keuangan dan kenaikan kos sara hidup dilihat akan mempengaruhi jumlah keluar mengundi pada pilihan raya umum 15. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, kenaikan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 3 kali berturut-turut disertai kenaikan inflasi menyebabkan rakyat terpaksa berjimat cermat dalam menguruskan perbelanjaan. Faktor ini katanya berkemungkinan akan menyebabkan rakyat yang tinggal di luar kawasan akan berfikir semula sama ada untuk pulang mengundi. Katanya, PRN Melaka dan Johor membuktikan pengundi berkurangan berbanding PRU 14 dan perkara sama mungkin berlaku pada PRU 15. Beliau tidak menolak kemungkinan bantuan atau sumbangan yang dihulurkan oleh parti politik bertanding untuk pengundi luar pulang mampu menarik mereka mengundi pada PRU kali ini. Misteri ketiadaan kelibat pelumba harapan negara Muhammad Harif Saleh ketika permulaan peringkat ke-6 League Tour di Langkawi 2022 semalam terjawab apabila pelumba pasukan Terengganu Polygon Cycling TSG itu tersingkir daripada perlumbaan. Harif difahamkan melanggar peraturan pertandingan apabila berpaut pada kenderaan ketika perlumbaan peringkat ke-5 kemarin daripada Kuala Kangsar ke Kulim. Susulan itu, TSG kini bergantung harap kepada 4 orang pelumba sahaja berbaki 2 perlumbaan di Pulau Langkawi apabila sebelum ini turut kehilangan seorang pelumba, Yusof Reguigui, ketika peringkat ke-4 akibat kemalangan. Pengarah sukan TSG, Danny Feng, mengakui bahawa perlumbaan semalam sedikit sukar akibat ketiadaan pakar pecut mereka setelah kehilangan Harif selain hanya memastikan semua pelumba yang masih ada mampu menamatkan saingan dengan selamat. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Selasa 18 Oktober 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.